Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan sudah pasti hari ini juga kita akan bercakap tentang isu yang masih lagi menjadi perbincangan rakyat Malaysia, iaitu tentang penubuhan Kabinet baru ataupun Kabinet Malaysia 2020. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya sudah pun ada di studio Ruang Bicara ini. Dan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Kabinet Cekap Peduli Rakyat. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia di sebelah kiri saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib ataupun Elias Khalid, iaitu Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik UKM. Jadi Prof, apa khabar? Khabar baik, Sihat, Tuan. Terima kasih. Sihat. Pertama kali Prof bersama kami di Ruang Bicara. Ya, pertama kali di Ruang Bicara. Jangan nervous, just relax saja. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula kepada tetamu kita yang biasa sebenarnya di Ruang Bicara ini. Jadi selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Aimi Zulhasmi Abdul Rashid, iaitu penganalisis ekonomi. Jadi Doktor, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ini terima kali kasih keberapa? Kali ketiga. Ketiga. Kita bersama ya. Ya, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda, mungkin ini perlu saya war-warkan, iaitu sekiranya anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, dua talian telah pun kami sediakan, tetapi ada sedikit perubahan dari segi nombor talian yang perlu anda gunakan untuk memanggil kami di Ruang Bicara ini. 03 20594624 dan juga 0320594625. Jadi itu nombor baru yang digunakan untuk Ruang Bicara. Baiklah, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live seperti biasalah di FB @Bernama TV. Baik, sesuatu yang menariklah saya ingin mulakan dulu dengan barangkali Dr. Aimi. Ini tentang susunan kabinet yang telah pun diketahui oleh rakyat Malaysia sekarang ini. Dan tumpuan tentunya lah kepada kabinet baru ini diberikan kepada apa yang disebut sebagai penyampaian perkhidmatan yang lebih berfokus, berkesan, cekap, peduli rakyat, telus serta berintegriti. Tetapi dari pandangan Dr. Aimi sendirilah secara pribadinya, apakah anda melihat bahawa barisan Kabinet Malaysia 2020 yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin ini merupakan satu kabinet yang lengkap dari segala aspek sebenarnya? Sebenarnya saya suka melihat dari segi ekonomi ya. Saya lihat satu kombinasi yang bagus juga, di mana terdapatnya beberapa orang seperti yang kita tahulah, Menteri Keuangan ya, bukan orang baru, tapi bukan orang lama ya, orang baru, saya teknokrat, Tengku Zafrul, Datuk Seri Tengku Zafrul ya. Ekonomi sendiri Tok Pah, semua orang familiar. Okay, Datuk Seri Azmin sendiri adalah portfolio yang penting, iaitu Ministry of Trade. Jadi kita nampak dari segi ekonominya, selalunya Perdana Menteri akan mengambil portfolio keuangan, tapi kali ini diberikan kepada orang baru yang mungkin dipercaya bahawa dia memerlukan seorang yang untuk advice dia pada negara bagaimana untuk maju ke hadapan dengan keadaan yang cukup challenging pada negara sekarang ini, dengan pelbagai isu ekonomi yang dihadapi, trade wars dengan COVID-19, dengan harga minyak yang jatuh dan pelbagai lagi. Jadi dia melihat dia specialist lah sebenarnya. Tapi overall yes, it's a good combination dari segi ekonomi. Yang lain tu kita akan lihatlah bagaimana. Pandangan Dr. Aimi Dr. Kartini sendirilah berkaitan dengan barisan kabinet yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin. Apakah bagi Profesor sendiri merasakan bahawa ini merupakan satu kabinet yang mungkin agak lengkap seperti apa yang Dr. Aimi sebut, tetapi cabaran yang perlu dihadapi oleh barisan kabinet ini bukanlah sesuatu yang mudah sebenarnya. Ya, okey. Kalau kita lihat secara makro sebab Aimi orang ekonomi, dia ada makro dan mikro. Ya, dalam aspek makro tu kita lihat secara keseluruhan bagaimana agihan dan perjawatan baru yang diwujudkan. Ada beberapa perkara yang perlu kita highlight di sini dalam melihat kabinet baru. Yang pertama, macam Aimi katakan tadi, adanya specialist, profesional, teknokrat dengan lantikan senator yang kita lihat sangat baik untuk menunjukkan aspirasi rakyat, aspirasi
Tan Sri Muhyiddin sendiri yang mahukan kerajaan ini ialah a function government, a function government that can deliver. Pertama melihat pelantikan senator, kedua kita lihat ada beberapa menteri baru seperti Kementerian Perpaduan, Alam Sekitar dan juga hal ehwal berkenaan pembangunan Sabah dan Sarawak yang saya kira ketiga-tiga ini adalah bersesuaian dengan permintaan yang bersifat kontemporari. Selama ini kita lihat Jabatan Perpaduan itu diletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kali ini telah diangkat dan diiktiraf sebagai sebuah Kementerian Perpaduan. Kalau mahu dikaitkan perpaduan dengan ekonomi, tanpa perpaduan ekonomi tidak boleh dipacu dengan baik, dan saya kira dengan perpaduan saja kita boleh andaikan bahawa ekonomi itu boleh bergerak dengan mampan, dengan baik, kerana kalau masing-masing setiap komuniti yang berbeza identiti ini boleh duduk bersama dan bekerja bersama dan melihat persaingan sebagai sesuatu yang sihat, saya yakin usaha ini boleh dibawa kepada perpaduan yang lebih baik. Dan kita lihat adanya muka baru, muka lama, dan saya lihat kemasukan muka lama, pengekalan muka lama, seperti kalau kita nak ambil Datuk Isyamuddin, Datuk Saifuddin, Tok Pa sendiri, kita ada Khairuddin Khairi Jamaluddin, Nancy Syukri, Rizal Marikan. Ini semua adalah nama-nama yang kita lihat, bukanlah saya nak panggilkan otai, tapi mereka yang berpengalaman, berpengalaman mendalam, telah telah mempunyai bukan saja pengalaman tapi sudah memahami selok belok pentadbiran dengan baik, dan tahu bagaimana untuk membantu muka-muka baru ini dipimpin supaya pengurusan pentadbiran yang diidamkan menerusi aspirasi rakyat dengan the function government and the government that deliver boleh direalisasikan. Saya suka bila Dr. Kartini menyebut tentang aspirasi rakyat, dan kalau kita lihat sekarang ini pun Dr. Aimi, tekanan yang begitu hebat sebenarnya dihadapi oleh negara kita, bukan saja negara kita tetapi secara global pun, dari aspek ekonomi pun kita menghadapi sesuatu yang tidak menentu dan sebagainya. Untuk kabinet baru yang telah pun ataupun diwujudkan secara resminya, apakah anda melihat bahawa cabaran apa sebenarnya yang perlu diutamakan, terutamanya untuk membantu rakyat Malaysia yang sekarang ini begitu mengeluh dengan pelbagai masalah ekonomi? Betul. Pertamanya sekali saya melihat bagaimana mereka seperti yang kita maklum adalah pakej stimulus ekonomi yang berharga kira 20 bilion ringgit yang telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri yang dahulu, Tun Mahathir Mohamad. Jadi bagaimanakah kabinet baru, terutamanya Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan, melihat pakej ini atau menambah baikkan pakej ekonomi ini? Ada pelbagai feedback yang kita dapat bahawa ia perlu diperbaiki lagi. Contohnya seperti industri perkilangan dan pelbagai lagi lah. Mungkin ini kita harus melihat juga dari segi pengguna itu sendiri. Walaupun pengguna diberikan wang dari tunai yang lebih dari segi potongan EPF, bantuan sara hidup dan pelbagai lagi, dan sektor-sektor pelancongan, driver taxi yang tak ada penumpang, Grab dan sebagainya yang tak ada. Bagaimanakah rakyat dibantu, terutama yang kita maklumlah keluhan yang biasa, inflasi, kos rakyat. Kebanyakan syarikat tahun ini mungkin tak memberi kenaikan gaji, jauh sekali bonus, bagaimanakah rakyat dapat menepis dengan tekanan terutamanya di bandar-bandar. Jadi sebenarnya di situ saya juga nak melihat bagaimana ada satu bentuk lagi kita panggil satu program dipanggil kemakmuran bersama, visi 2030 yang juga dilancarkan oleh kerajaan dahulu. Adakah ia akan diteruskan ataupun ditambah baikkan? Kerana di sini dia banyak fokus kepada value added program, kepada menaik tarakam Malaysia dari sebuah negara yang sekarang ini ke sebuah negara yang maju, Jadi bagaimanakah mencari satu formula baru kepada rakyat, bukan saja dari segi dasar DEB dulu, dasar ekonomi baru, ataupun kita panggil NEP, tapi dengan bagaimanakah kita miskin di bandar berbeza dengan miskin di luar bandar. Bagaimana ini yang dengan analisa data yang kita ada, data analytics dan sebagainya diguna pakai oleh kerajaan untuk boleh fokus pada orang yang sepatutnya mendapat bantuan, bukan yang
double triple claim sebagainya yang berlaku dahulu. Okey, cuba kita lihat tadi pun kita sebut sebentar selalulah tentang pelantikan Menteri Kewangan, iaitu Yang Mulia Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dia merupakan seorang banker yang sememangnya cukup berpengalaman. Tetapi bagi pandangan Dr. Kartini sendiri, apakah pelantikan Datuk Seri Dr. Zafrul selaku Menteri Keuangan ini mungkin akan memberikan satu dimensi baru dalam pengurusan keuangan dan juga ekonomi secara keseluruhannya? Secara keseluruhan, saya andaikan beliau boleh berkeupayaan untuk meneraju Menteri Keuangan. Kalau kita lihat pengalaman credential yang telah dibina dengan Maybank, dengan CIMB, semua ini sebenarnya harus menjadi value added kepada bagaimana beliau nak mengurus dan mentadbir keuangan yang baru. Cuma balik kita kepada sama ada nak melihat kabinet ini menghadapi cabaran seperti mana yang dikatakan tadi, iaitu berkenaan inflasi, berkenaan pengangguran, berkenaan kos hidup. Kalau kita lihat kepada kewujudan 4 menteri kanan, saya kira penekanan itu telah pun dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin, iaitu melihat aspek keuangan. Dalam ekonomi itu dia ada aspek keuangan dan juga perdagangan. Kemudian dia melihat aspek kesihatan dan juga pendidikan. Jadi 4 perkara ini dipertanggungjawabkan kepada 4 menteri kanan ini. Saya kira adalah suatu usaha untuk memastikan kalaulah usaha kepada wawasan kemakmuran bersama itu mahu diteruskan, dan inilah upaya yang sedia ada. Kita melihat barisan kabinet yang kita yakin mampu membawa bersama wawasan kemakmuran ini kepada kesejahteraan rakyat. Di samping pengukuhan kepada ekonomi dengan adanya pakar-pakar yang telah diletakkan pada portfolio yang tepat. Okey, saya nak kembali semula kepada apa yang disebut sebentar lalu oleh Dr. Aimi. Ini berkaitan dengan pakej rancangan ekonomi yang telah pun dikemukakan lebih awal lagi oleh Yang Amat Berhormat ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu, Tun Mahathir. Apakah anda merasakan bahawa ianya mesti diteruskan, tetapi dengan beberapa perubahan-perubahan yang mungkin perlu dilakukan dalam pakej tersebut? Pertama, ia patut diteruskan. Bukan sebab apa? Pertama, kekangan masa. Bajet telah dibuat dan ia harus dilakukan dengan secara efisien dan berkesan, di mana semua agensi-agensi kerajaan sepatutnya telah memainkan peranan untuk bukan sahaja untuk menyalurkan dana yang sepatutnya ke sektor-sektor yang telah disebut itu, pelancongan dan sebagainya, tetapi juga mendapatkan feedback daripada grassroots, daripada orang ramai dan orang, apakah perlu ditambah, apakah perlu dibetulkan, cara mana dana itu patut disalurkan. Itu yang patut dilihat dari segi pakej tu. Pakej sudah bagus dengan kita faham Tun Dr. Mahathir dalam ucapannya kata dengan pakej 20 bilion ni defisit belanja negara akan naik sedikit 0.2%. Itu ada disebut. Dan kita maklum ini terpaksa dibuat untuk negara menghadapi ancaman wabak COVID, slowdown ekonomi dan pelbagai lagi. Namun begitu, apa yang telah dibuat ni adalah untuk satu tempoh masa sekiranya wabak COVID itu berjaya sehingga Jun ke atau Julai, atau senang kita cakap suku tahun ketiga tahun inilah. Itu. Tetapi kalau ia tidak dapat dibendung, jadi haruslah kita melihat bagaimana caranya menampung lagi, dan mungkin ini akan ada sedikit kos kepada negara sektor-sektor yang terlibat. Sekarang kita nampak kepada lebih pada sektor pelancongan, pembuatan, peruncit, construction ada sikit tapi lebih kepada luar bandar, pada kontraktor kelas E, F dan sebagainya. Tapi dari segi projek mega tak ada. Tapi apa yang kita perlu yang ada sekarang adalah melihat satu proses jangka panjang untuk membina ekonomi Malaysia itu sendiri. Contohnya, perlukah kita mengadakan kembali projek mega? Di manakah bantuan keuangan itu akan datang semula? Adakah dari China yang sedang menghadapi masalah mereka sendiri, atau kita haruskan? Kalau tanpa, sebab construction ni dia ada multiplier effect. Kita buat bila satu construction ni bakalan barang, vendor dan pelbagai lagi. Okey, satu lagi aspek kekangan masa. Ini pun menjadi satu cabaran yang cukup hebat kepada kabinet baru sebenarnya. Apa dia itu selamanya kepada Tan Sri Muhyiddin sendirilah. Ada lebih kurang 3 tahun saja lagi sebelum PRU yang ke-15, dan kita tahu ketika Pakatan Harapan mentadbir negara, mereka
mengambil masa lebih kurang 2 tahun sebelum mereka ditumbangkan. Apakah kesabaran rakyat dalam masa 3 tahun itu boleh dikekang, dan apa yang perlu dilakukan oleh kabinet baru sekarang ini untuk tidak sekali lagi menimbulkan perasaan marah, perasaan kecewa di kalangan rakyat? Saya kira yang pertama sekali kita telah lihat kita bersyukur dengan kemelut politik yang telah pun diselesaikan dengan cara yang saya kira sangat berhema dan mematuhi peraturan, raja berperlembagaan, usaha yang telah diatur dengan cukup baik untuk memastikan demokrasi dan mandat rakyat itu tidak dipersiakan. Walaupun kita mendengar suara-suara yang di luar sana mengatakan sebaliknya, kritikan yang itu adalah saya kira sour grape, mereka yang telah kalah, mereka yang perlu akur bahawa kekalahan itu adalah datang dari diri mereka sendiri, kegagalan untuk memberi keyakinan, kegagalan untuk mentadbir dalam tempoh 2 tahun yang diberi. Jadi apa kabinet kerajaan sekarang perlu buat ialah untuk membuktikan bahawa barisan kabinet yang dipilih ini adalah mereka yang boleh mengubah persepsi 2 tahun yang dilihat kelesuan dalam kerajaan, dan kita sebagai rakyat harus menerima, memberi dan menghormati keputusan raja berperlembagaan dan ketelusan yang telah pun dibuktikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan pelantikan yang bebas daripada rasuah dan juga sebarang jenayah menerusi SPRM dan juga PDRM. Jadi saya kira dalam jangka waktu 3 tahun ini, pertama ialah kepercayaan rakyat untuk terus yakin terhadap kabinet baru, kepimpinan baru, memberi sokongan dan tidak mudah melatah dengan mendengar apa-apa pun kritikan daripada luar sana. Dan dalam tempoh ini kalau kita tengok dalam ekonomi juga dia ada jangka pendek, jangka panjang. Jadi kalau dalam jangka panjang kita ambil tempoh 3 ke 5 tahun, tapi dalam tempoh 2 hingga ke 3 tahun ini kita anggap sebagai jangka sederhana, supaya usaha-usaha untuk mengatasi beberapa perkara yang dilihat penting seperti inflasi, pengangguran, seperti mana kita mengharapkan stimulus package ekonomi 20 bilion ini boleh dilaksanakan dan ditunaikan, terutama sekali dalam mengatasi industri pelancongan yang terkesan hebat melalui COVID-19 ini. Okey, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita di arah berehat dulu buat seketika. Tetapi sebelum kita berehat, kita ambil satu panggilan yang ada di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum, Duan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Cik Sekawi dan ahli panel. Baik. Okey, pada pandangan saya, mengenai cara makro okey, mengenai dari segi ekonomi, Menteri Kewangan Malaysia dan Menteri Jabatan Perdana Menteri bahagian ekonomi perlu fokus kepada SST dikurangkan kepada 3%. Kemudian perumahan mampu milik. Kemudian cukai pendapatan kaki tangan awam dikurangkan. Kemudian bocor buku dikaji semula. Kemudian mengenai isu pendidikan, Menteri Pendidikan kaji semula isu pendidikan yang menjadi masalah masyarakat supaya pendidikan Malaysia setara peringkat antarabangsa dan bahasa Melayu dimertabatkan. Kemudian isu perpaduan, Menteri Perpaduan Negara dia hendaklah mengkaji masalah rakyat, iaitu mengenai isu rasis, polarisasi kaum, diskriminasi tidak berlaku dalam negara. Kemudian mengenai MA nombor 3, Menteri jaga yang menjaga Sabah dan Sarawak, dia hendaklah mengkaji isu pasport antara penduduk Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak supaya dapat penyelesaian. MA nombor 3, isu dapat penyelesaian dengan segera. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi menarik juga persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita. Kepada anda yang mungkin ada lagi pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu saya di studio, jangan lupa 2 talian itu telah pun kami bukakan kepada anda, 0320 594624 dan juga 0320 594625. Kita rehat dulu, kembali semula sebentar saja lagi live dan eksklusif Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi.
Baiklah, kita kembali semula di ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Kabinet Cekap Peduli Rakyat dan saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Azam dari Kuala Lumpur ada di talian kita. Assalamualaikum Azam. Halo, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Sihat ya Azam? Ya, Alhamdulillah. Diharapkan Tuan sihat juga lah bersama panel, kedua panel kita. Alhamdulillah. Silakan. Jadi, menarik topik yang diperbincangkan malam ini dan tahniah pertama sekali kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin yang telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia serta kabinet, menteri-menteri kabinet yang telah dilantik di bawah Perdana Menteri pada siang tadi. Alhamdulillah. Dan kembali kepada tajuk kita tentang rancangan ekonomi yang baru diumumkan baru-baru ini, kami menyahut dan kami menyambut dengan cukup baik dan inilah yang terbaik daripada kerajaan untuk membantu para pemandu bas, khususnya bas pelancong dalam keadaan yang sangat getir ketika ini. Betul. Walaupun 600, alhamdulillah. Dan pertama sekali kita nak kena fikirkan bagaimana kaedah nak menyalurkan kepada seluruh pemandu-pemandu bas yang terlibat ini. Yang kedua, inisiatif ini wajar diteruskan kepada masa hadapan sebagai satu inisiatif daripada kerajaan dan saya mohon kepada Menteri Pelancongan boleh duduk dari Kementerian Pelancongan, boleh duduk bersama dengan Kementerian Pengangkutan dan juga Kementerian Sumber Manusia untuk kita fikirkan bersama kaedah untuk memberi pada masa-masa hadapan. Dan saya ucapkan syabaslah kepada Barisan Kabinet dan atas tajuk ini. Berkaitan dengan perpaduan, saya kira inilah waktu dan ketikanya untuk Menteri berkenaan mengolah kembali agar menetralkan ekstremis-ekstremis kaum yang sangat meruncingkan saat ini. Betul. Dan diharapkan dengan kepimpinan di bawah Menteri berkaitan itu Datuk Halimah Siddiq, saya percaya pasti perkara ini dapat dibuat dengan begitu baik sekali. Alhamdulillah dan tahniah kepada semua menteri. Baik. Itu saja Tuan Haji Syarkawi. Dan lama sudah kita tidak berbicara kan. Betul. Itulah. Raja-raja panggil kami di ruang bicara sebenarnya. Apa ni Aizam ya. Mungkin di masa-masa yang akan datang kita dapat mendengar lagi pandangan-pandangan dan juga pendapat anda dari masa ke semasa. Baik. Menarik sebenarnya isu-isu yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini. Barangkali Dr. Aimi, sebelum kita menyentuh tentang apa yang disebut oleh pemanggil kita, kalau kita rumuskan daripada apa yang disebut oleh pemanggil-pemanggil itu, apakah kita perlu sebenarnya mengubah beberapa dasar yang mungkin sebelum ini dilihat tidak begitu efektif, terutamanya dari aspek ekonomi sendiri. Sebagai seorang ekonomis pemerhati politik, apakah pandangan anda ataupun dasar apakah yang perlu diperbarui ataupun dilihat semula secara serius? Dalam dunia moden ni dan maya ni, pertama sekali bukan hanya setakat penjara dasar, kita harus pertama perhubungan dari segi communication. Jadi menteri manapun, timbalan menteri manapun harus nombor satu, must be a very good communicator kepada semua golongan rakyat, atas bawah, budak sekolah bercakap macam mana dan pelbagai lagi. Kerana ini penting dalam suasana sekarang. Pertama, bukan hanya dia segi technical, dia juga perlu dari segi perhubungan awam. Kedua, dia perlu juga mahir dalam menggunakan social media. Kita dapat tahu dari segi COVID ni macam-macam cerita viral yang betul tak betul. Dia bukan social media, bukan setakat mengadakan social media, bukan hanya setakat ada Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi nombor 3, dia perlu ada professional team backup dia, tolong communicate. Yang dia tak punya masa nak lihat kadang-kadang tu sebab dia terlalu sibuk dengan agenda kementerian masing-masing. Dan tambah pula dengan seperti kita katakan tadi, kesedukan masa dan keadaan ekonomi pelbagai lagi. Jadi perkara-perkara seperti perhubungan perhubungan ni adalah satu yang penting dalam dunia sekarang sebab rakyat mahu melihat satu benda yang telus. Rakyat mahu melihat satu berkomunikasi, jangan diam buat kerja di belakang. Dia tak mahu. Dan bila dia buat, dia tak nak macam baling batu sembunyi tangan. Dia tak mahu macam tu. Dia tak nak ada double meaning. Dia nak satu kerajaan yang ikhlas, yang prihatin. Itu yang mereka mahukan. Dan itu perlu dikomunikasi. Kalau tidak, nanti sesuatu agenda kerajaan itu dimanipulasikan. Contoh saya bagi,
apabila kerajaan dulu mengadakan e-wallet misalnya, ya, padanya ada cerita nak data lah, nak itulah, itu bagaimana perkara ini di handle oleh, mesti ada satu tim yang profesional, dan setiap ini bukan perkara main-main dalam zaman sekarang ini. Setiap kementerian itu perlu ada, ya, memang dia ada pegawai perhubungan awam masing-masing, tapi dari segi kepandaian dalam sosial media juga perlu dititik beratkan. Bila kita sebut tentang soal komunikasi, ini pun bagi saya cukup penting sebenarnya. Saya nak kongsi pandangan daripada Profesor Maria, Dr. Kartini. Kita bercakap tadi, guest ataupun pemanggil juga ada sentuh tentang perpaduan, dan ini merupakan satu aspek yang cukup penting. Apabila Pakatan Harapan tumbang dan tertubuhnya lah kerajaan baru di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, ada yang mengatakan persepsi yang dimainkan di luar sana ialah seolah-olah inilah kerajaan untuk orang Melayu sebenarnya, walaupun Tan Sri Muhyiddin menekankan bahawa dia adalah Perdana Menteri untuk semua bangsa di Malaysia ini. Jadi mainan ini kalau kita tak awasi, mungkin akan dimainkan dengan begitu meluas sekali dan menimbulkan pula masalah bila kita bercakap tentang perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Satu tugas apa yang perlu dilakukan sekarang ini oleh Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq, iaitu Menteri Perpaduan Negara dan rakannya ataupun timbalannya, Datuk Seri Tiong King Sing. Okey, saya kira kalau lihat daripada Institut Kajian Etnik sendiri, di mana saya bertugas secara hakiki, kita dan UKM telah lama bertugas mempunyai hubungan yang baik dengan Kementerian Perpaduan. Yang dulu, yang sebelum itu, semuanya mempunyai hubungan yang baik, dan kita boleh nampak bahawa keseriusan kerajaan untuk mengurus persoalan perpaduan itu adalah suatu yang diberi keutamaan, utama, penting, kerana tanpa perpaduan negara tidak boleh bergerak. Jadi tugas utama, saya kira saya nak nyatakan, ingin berkongsi berita baik bahawa kita telah pun diberi amanah untuk membuat indeks, mengukur indeks perpaduan nasional, dan bersedia dipanggil oleh YB Halimah Sadiq bila-bila masa untuk berkongsi dapatan indeks perpaduan nasional, kerana kita telah mengukur apakah tahap hubungan kesepaduan nasional di kalangan masyarakat majmuk multi etnik, apakah hubungan rentas etnik itu sudah semakin baik atau semakin pulih, adakah hubungan ketebalan etnik itu semakin baik atau sebaliknya, jadi kita mahu berkongsi yang itu dan bersedia oleh kerana berlaku kemulut politik kami tertangguh dipanggil di kabinet. Jadi yang pertama sekali ialah untuk memahami bagaimana indeks ini boleh menjadi petunjuk kepada menteri yang baru, Kementerian Perpaduan, mengurus beberapa social deficit yang telah pun ditemukan daripada indeks kajian indeks perpaduan nasional itu. 10 social deficit dia. Kalau saya cuba nyatakan satu persatu, yang pertamanya persoalan ethnicity. Apa saja yang berkenaan etnisiti boleh juga mencetuskan bara-bara perkauman etnisiti, agama, bahasa, pendidikan, persoalan perlembagaan, persoalan persekutuan, state, federal, persoalan berkenaan gender, jurang generasi, kita ada persoalan kelas ekonomi, dan yang terakhir sekali media. Dalam kedua-dua pemerintah yang telah memberikan tanggungjawab kepada kita, kita menunjukkan hasil daripada lebih 5,000 kajian yang bersifat survey dan juga dialog bersama rakyat telah membuktikan secara empirikal bahawa 10 inilah petunjuk social deficit yang sering diulang-ulang. Kalau gagal diurus dengan baik, kita akan melihat bahawa perpaduan, detik moment of unity, detik perpaduan itu boleh bertukar menjadi detik perbezaan yang mungkin menyukarkan kerajaan. Jadi perkara ini yang nak kita tonjolkan kepada Kementerian Perpaduan dan bagaimana memberi mekanisme mengurus 10 social deficit yang telah pun kita kenal pasti. Satu persoalan yang nak dapatkan, mungkin Dr. Kartini juga boleh menyentuh nanti, Dr. Aimi, kalau penerimaan masyarakat ataupun dunia luar
negara-negara luar yang sebelum ini melihat Malaysia ini sebagai sesuatu yang sebuah negara yang cukup hebat dari segi perpaduan dan sebagainya. Malah dari segi ekonomi pun sebelum kita mengalami kejutan ekonomi yang berlaku sekarang ini, kita berada pada tahap yang cukup menggembirakan semua pihak. Tetapi dengan berlakunya pertukaran kepimpinan ini, apakah anda melihat bahawa dari segi perdagangan antarabangsa misalnya akan meninggalkan impak ataupun memberi impak ataupun kesan kepada hubungan antarabangsa kita? Okey. Pertamanya, kalau kita lihat dari segi kita punya strength, kekuatan Malaysia adalah kita punya masyarakat majmuk. Ada orang Melayu, ada India dan Cina. Ini masyarakat utama terlain daripada orang Dayak, Kadazan dan sebagainya. Ini dilihat dunia dulu sebagai satu strength. Our differences is our strength. Jadi dari segi itu, apa yang strength? Pertama dari segi bahasa. Jadi banyak negara menggunakan Malaysia sebagai pertama call center. Sebab kita boleh pelbagai bahasa. Bukan setakat bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Tamil, Urdu, Mandarin, Cantonese sebagainya. Ada kawan saya 7-8 bahasa dia boleh cakap. Ya, jadi itu saya pertama. Kedua dari segi networking. Networking kita sebab kita punya heritage. Contohnya kawan kita dari India, dia mungkin ada networking dari India dengan bahasanya dan sebagainya. Begitu aja dengan China. Tak nafikan Melayu juga dengan Nusantara Melayu seperti Indonesia, Brunei, Singapura, ya. Dan bukan setakat networking dari segi kaum, dari segi agama. Malaysia dengan orang Melayu dihormati, ya. Dari segi networking segi agama, OIC, ya, negara-negara Asia Tengah, negara Asia Timur, ya, dan Asia Barat misalnya, dia di sana cukup dihormati sebagai salah satu main player dalam OIC itu sendiri, termasuk juga di Indonesia. Negara dunia masih melihat Malaysia sebagai satu negara yang istimewa. Kalau kita ingat dulu, kita panggil Malaysia truly Asia, kan? Jadi that is the strength yang kita kena kembalikan. Jadi kita harapkan dari segi perpaduan, ya, sebenarnya kita punya differences adalah kekuatan ekonomi kita sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, dari segi kaum, dari segi agama, kita boleh menarik pelbagai seluruh dunia. Kita dalam agama agama Islam ada, Kristian ada, Buddha ada, Hindu ada, name it, we have it. Yeah. Tapi dari segi susunan kabinet yang ada ini, dari segi pengalaman dan juga pemerhatian Dr. Aimi, berkemungkinan tak mungkin akan ada pelabur-pelabur yang mungkin takut untuk datang melabur ke negara kita dan sebagainya, ataupun pelabur-pelabur yang sedia ada akan menarik keluar pelaburan mereka. Itu yang dimainkan di luar sana, itu kebimbangan yang dibangkitkan. Apakah ini boleh berlaku? Ia boleh berlaku kalau tidak ditangani. Jadi seperti yang kita disebutkan tadi bahawa Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin sendiri berkata saya adalah Perdana Menteri untuk Malaysia, bukan hanya kepada orang Melayu. Jadi kalau kita lihat dari segi faktor ekonomi dan sebagainya, kabinet baru ini harus menunjukkan bahawa dia adalah kabinet untuk semua rakyat Malaysia. Ya, walaupun mungkin kita kata majoritinya orang Melayu di situ, tapi ada juga wakil-wakil dari MCA, daripada MIC dilantik menjadi senator dan sebagainya, yang tetap akan melihat, ya. Dan kita juga melihat juga seperti yang disebutkan oleh Prof tadi pasal Sabah dan Sarawak. Itu menunjukkan betapa komitmen daripada kerajaan barulah untuk memahami. Sebelumnya saya itu tak ada. Menteri Perpaduan. Jadi benda-benda ini menunjukkan betapa seriusnya Malaysia untuk menangani dan mencuba mereflektkan lagi kepada dunia bahawa kita ni adalah kita nak close ranks lah. Kita tak mau lagi lah politik perkauman dan sebagainya. Kita tak mau lagi yang terlalu ekstrim. Melayu, Cina, India terlalu ekstrim. Jadi tak bagus tu negara. Because kita satu negara yang menarik. Orang lain cukup mungkin cemburu dengan apa yang ada di Malaysia sebenarnya. Okey, dari kacamata antarabangsa, Dr. Kartini, mantan Perdana Menteri Tun M dilihat sebagai seorang yang cukup vokal sebenarnya, terutamanya isu-isu yang berkaitan dengan umat Islam, isu-isu yang berkaitan dengan rasuah dan sebagainya. Jadi apakah anda melihat bahawa itu yang meletakkan Tun M pada satu kedudukan yang mungkin istimewa di kalangan ataupun di kacamata antarabangsa? Apakah Tan Sri Muhyiddin juga harus mempunyai karakter seperti ini ataupun harus mengekalkan karakter yang sedia ada kepada beliau, seorang yang cukup tenang, seorang yang cukup tidak gopoh untuk mengeluarkan kenyataan dan sebagainya?
Saya kira memang Tun Mahathir telah pun dikenali dunia sebagai pembela negara dunia ketiga, dan label itu dibawa ke mana-mana. Kalaulah melihat Malaysia, mereka akan kaitkan pembangunan, berterima kasih dengan Tun Mahathir kerana telah pun memacu Malaysia dan meletakkan Malaysia di atas pentas dunia. Kalau balik kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita lihat karakternya agak tenang, dan ketenangan itu sebenarnya kekuatan. Kalau kita balik sebelum pada Tun Mahathir, kalau kita bercerita pasal Najib sendiri, Datuk Seri Najib, zaman dia, beliau dirujuk oleh dunia bagi menyelesaikan isu rantau, persoalan Spratly Island, persoalan di selatan Filipina. Malaysia dirujuk, mahu dirujuk oleh kuasa besar sebagai badan mediator untuk mengurus perkara-perkara yang melibatkan persoalan rantau. Sebelum itu juga saya kira pokoknya the main point is the foundation dalam melihat hubungan dasar luar Malaysia dari aspek diplomasinya telah pun mempunyai hubungan multilateral yang sangat baik. Kerana asas itu kukuh, siapa pun Perdana Menteri di Malaysia, mereka akan meneruskan tradisi diplomasi yang bersifat multilateral, dan mengekalkan sifat kepada Zofan, iaitu non-aligned movement kepada perkara-perkara yang melibatkan persoalan konflik, dan bersedia untuk menjadi tuan rumah kepada Asian community. Jadi keyakinan dunia, termasuklah APEC. APEC kini berada di Malaysia, dan saya kira rakan-rakan saya di IKEMAS antara yang kuat mengukuhkan persoalan, memperkasakan apa jua perkara-perkara berkenaan APEC ini. Jadi saya nampak siapa pun Perdana Menteri, kerana label Malaysia itu, jenama Malaysia sebagai negara yang semakin maju dengan sifat multi-diversity yang sangat menarik, perlu dilihat sebagai satu kelebihan untuk menggalakkan pelaburan asing masuk ke Malaysia. Bila Prof sentuh tentang persoalan ini, apakah Prof secara peribadi merasakan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan timbalannya iaitu Yang Berhormat Datuk Kamaruddin Jaafar boleh sebenarnya memainkan peranan yang lebih efektif dalam usaha untuk mungkin saya sebutkan memulihkan semula imej kita yang mungkin sedikit tercalar dengan kemelut politik yang berlaku sebelum ini? Saya kira gabungan keduanya adalah yang baik, yang terbaik untuk membawa dan meyakinkan bagaimana Malaysia ini berperanan. Kalau saya nak memerhati secara dekat, kerana saya melihat Singapura adalah negara jiran yang paling rapat memerhatikan kemelut politik di Malaysia. Mereka juga sebenarnya kagum kerana Malaysia adalah negara, rakyat Malaysia tidak memilih kepada violence. Walau apa pun konflik yang berlaku, mereka bersedia untuk menerima formula bargaining, to bargain, to negotiate and to mediate. Bargaining, negotiation and mediation. Tiga-tiga formula ini seolah-olah berdarah daging dalam Malaysia. Jika berlaku konflik, mereka tidak memilih kepada keganasan atau bertindak secara radikal, tapi bersedia untuk berunding, berbincang dan mencari solusi yang paling sesuai untuk mengatasi kemelut yang berlaku, sama ada ianya bersifat perkauman ataupun tidak. Saya ingin nak sentuh sedikit Tuan, iaitu berkenaan bila kita dikatakan sebagai politik berasaskan kaum. Sebab ada perbezaan besar antara race based dengan racism, dan perbezaan besar juga melihat racism dengan racist demand, keperluan untuk menjaga kepentingan persoalan berkenaan identiti vernacular yang kita pun menerima dan meraihkan perkara-perkara perbezaan ini, bersesuaian juga dengan surah Al-Hujurat yang menerima bahawa ini adalah a divine design by God untuk manusia itu berbeza dan saling mengenali dan menghormati. Dan kelebihan ini, unity in diversity ini harus dilihat sebagai suatu yang unik untuk Malaysia, untuk maju ke hadapan, memberi keyakinan kepada dunia bahawa Malaysia lah negara contoh dalam mengurus kepelbagaian. Kewujudan semula Dr. Aimee, Kementerian Pengajian Tinggi
Dulu ada tetapi dihilangkan dalam kabinet yang lepas. Kemudian diwujudkan semula dalam kabinet yang baru ini, walaupun dah kita ada Kementerian Pendidikan. Jadi apakah secara peribadi anda merasakan itu satu langkah yang sebenarnya amat bersesuaian dengan kehendak semasa? Saya rasa itu satu gerak yang bagus. Pertama, kabinet recognize betapa kita ada dua segmen pendidikan yang berbeza. Kita ada menengah, rendah dan preschool, dan kita ada universiti yang kat atas strategi Kementerian Pendidikan Tinggi. Kerana Kementerian Pendidikan Tinggi dia punya demand dia, cara dia berbeza. Kita ada universiti hampir swasta campur dengan kerajaan dekat 500 kat Malaysia ni, college dekat 500 daripada university education system kan. Jadi bukan itu saja dari segi, tapi dari segi ekonomi juga. Ia cuba dulu kita pernah mahu jadikan Malaysia sebagai center of education, menarik ramai lagi pelajar-pelajar dari seluruh dunia, terutama daripada Timur Tengah, ya, dan pelbagai Indonesia dan pelbagai lagi untuk datang ke Malaysia. Jadi sesiapa yang lead sekarang ni, yang kita tahu Datuk Noraini, Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi, dia harus juga membawa Malaysia ke arah satu level yang kita mahu dahulu. Di manakah pendidikan tinggi yang Malaysia, ramai orang mahu hantar daripada India, daripada China mahu hantar ke Malaysia sebab satu, bahasa yang kita gunakan bahasa Inggeris, kita multilingual. Kedua, kos sara hidup sini tak mahal seperti negara lain, dan tuition fee pun boleh tahan, tak semahal negara lain. Lepas tu dari segi polarisasi kaum pula, dia kata ada orang India, ada orang Cina, ada orang Melayu, ada orang putih. Jadi pelbagai. Jadi memang kita dapati ini adalah satu, bukan hanya setakat dari segi education, dan bila kita ada macam kita main bola lah, bila kita import player, level of pendidikan tu akan naik. Level pendidikan akan naik dan berkembang dengannya researcher daripada negara. Kita tengok beberapa universiti kerajaan ni, seperti contoh saya ambil Universiti Islam Antarabangsa sebenarnya kan, di mana kita ada banyak researcher dari luar yang naik. Bila itu satu. Keduanya, apabila mereka kembali ke negara mereka, menjadi menteri orang penting dalam kerajaan, mereka membawa DNA pendidikan dari Malaysia. Itu yang kita mahukan. Jadi itulah sebenarnya dahulu kenapa kerajaan seperti Kerajaan Amerika Syarikat, England, UK, dia nak ramai orang luar datang belajar. Jadi bila mereka balik ke negara mereka masing-masing, mereka membuat idea, kita dah faham Amerika ni macam ni, orang England ni macam ni, French dia macam ni kan. Tapi Kementerian Pendidikan Tinggi ni dia bukan hanya setakat dari segi pelajaran, bukan hanya setakat juga. Pertama kita harus isu balik pada rakyat Malaysia, kita pergi jauh, isu pengangguran, tackle di mana isu pengangguran tu. Rakyat mungkin sekarang banyak yang dapat ijazah tapi kerja tak ada. Kat mana, where did we go wrong? Adakah gap terlalu jauh antara pendidikan dan kerjaya? Where did we go wrong? Adakah perlukah sistem pengajian kita diubah mengikut kehendak ekonomi dan sebagainya? Itu yang perlu dilihat. Jadi tanggungjawab dia cukup besar jugalah. Sebab tu dia harus diasingkan, kita segmentkan sikit, supaya kita dapat fokus. Okey. Saya nak tanya Profesor Madia, Dr. Kartini. Ini pun satu lagi isu yang dimainkan dengan begitu meluas sekali, dan ramai yang melihat ini sesuatu yang positif sebenarnya. Tadi pun Dr. Kartini pun menyebut sepintas lalu tentang kewujudan Jabatan Hal Ehwal Sabah dan Sarawak di Jabatan Perdana Menteri, dan ini juga satu tugas yang cukup mencabar bagi Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkiri dan juga timbalannya, iaitu Datuk Hajah Hanifah Hajah Taib. Jadi apakah dengan kewujudan Jabatan Hal Ehwal Sabah dan Sarawak ini mungkin pergeseran, rasa kurang puas hati, pembangunan dan sebagainya, terutamanya yang melibatkan Sabah, Sarawak dan persekutuan ini mungkin akan dapat dikurangkan kalaupun tidak dihapuskan? Saya kira matlamat utama dalam penubuhan portfolio khusus iaitu yang mengenai hal ehwal Sabah dan Sarawak ini ialah bagaimana pertama macam yang Tuan katakan tadi ialah merapatkan jurang perbezaan dari segi pembangunan fizikal dan juga pembangunan manusianya dan kita boleh nampak diskrepensi yang besar antara Semenanjung dan juga antara Sabah dan Sarawak dan kewujudan portfolio khusus ini selain daripada usaha untuk
merapatkan menjadikan pembangunan itu bersifat inklusif, tetapi turut juga memaklumkan bahawa ada Malaysian Agreement 1963 yang perlu ditunaikan. Ya. Dan kita faham bahawa perjanjian ini adalah perjanjian yang mengikat Sabah dan Sarawak bersama Semenanjung akhirnya membentuk Malaysia, dan perjanjian ini juga menyatakan dengan jelas apakah autonomi yang diperoleh dan dijaga oleh Sabah dan Sarawak. Mengapa ada perbezaan autonomi ini yang sebenarnya memberi cabaran kepada mengurus Sabah dan Sarawak? Kerana kalau kita lihat aspek sejarahnya yang berbeza. Kalau kita lihat Malaysia ini adalah one country with three history. Kita faham yang itu, bahawa kalau kita lihat Peninsula Malaya, Malaysia itu British. Kalau lihat di Sabah, di bawah East India Company. Di bawah Sarawak ada James Brooke, dinasti kepada Empire melihat Sarawak. Jadi ketiga-tiga sejarah berbeza ini juga turut melahirkan bentuk-bentuk struktur pentadbiran dan perlembagaan yang berbeza. Dan bila mana kita menerima Malaysia Agreement 1963, kita juga menerima autonomi untuk Sarawak dan juga Sabah. Balik kepada persoalan yang dimajukan oleh penanya tadi, di bawah artikel 161(1), di bawah MA 63 ini, kita boleh nampak bahawa Sabah dan Sarawak boleh mengamalkan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Begitu juga di bawah Seksyen 66(1) Akta Immigration 1959/1963 yang memberi keizinan dan laluan untuk Sabah dan Sarawak mengurus sistem imigrasi sendiri, yang menyebabkan orang Semenanjung datang ke Sabah Sarawak perlu membawa IC ataupun pasport. Jadi perkara ini dia mesti dilakarkan balik kepada akar bagaimana sejarah itu mencorakkan struktur, iaitu sistem dan institusi, dan akhirnya melahirkan biografi masyarakat yang berbeza ini. Okey, kita akan berehat buat kali terakhir, tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu lagi panggilan. Kamarul dari Pulau Pinang ada di talian kita. Agak lama dia menunggu sebenarnya. Assalamualaikum Kamarul. Ya, Waalaikumsalam Tuan Sarkawi. Saya. Saya nak tanya sikit tentang tajuk malam ni dia sentuh tentang peduli rakyat. Ya. Jadi saya nak membangkitkan tentang kerisauan rakyat yang bukan Melayu, non-Malay. Ya. Dengan naratif-naratif yang dimainkan, iaitu seperti Malay First, seperti Malay seperti Malay Dominant, seperti Malay Supremasis. Ini naratif-naratif yang dimainkan hari-hari. Ya. Ini membangkitkan kerisauan kaum bukan Melayu. Ya. Jadi adakah kita harus biarkan naratif-naratif ini bermain? Saya nak tanya bagaimana nak urus naratif-naratif ini. Okey. Saya nak tanya ahli panel. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Kamarul dari Pulau Pinang. Satu lagi persoalan yang sebenarnya sempat kita sentuh sepintas lalu tadi, tapi apapun kita rehat dulu buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, walaupun ada lagi persoalan-persoalan mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya di studio Ruang Bicara ini. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, kita di penghujung Ruang Bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Jadi mungkin sepantas-pantasnya lah. Ini bidang Dr. Kartini lah. Persoalan yang dibangkitkan oleh Kamarul tadi dari Pulau Pinang tentang naratif-naratif yang bersifat perkauman yang dimainkan sekarang ini dengan begitu meluas sekali. Itu utamanya selepas kejatuhan Pakatan Harapan. Okey, respon saya Kamarul, kalau kita lihat European Court of Human Rights di Mahkamah Austria tanggal 25 Oktober 2018 telah memutuskan apa-apa perkara yang bersifat insulting Prophet Muhammad, insulting Islam dianggap is not a free speech. Kita kena jelas yang itu. Dan kita juga harus wawarkan di sana bahawa perkataan yang bersifat hate speech, hate
rasism, perkara-perkara yang marahkan azan misalnya, yang mempersoalkan tentang agama, tidak boleh dianggap dalam doktrin kebebasan bersuara. It's no longer a free speech. Jadi kalau kita telah ada presiden di Eropah ini yang memutuskan bahawa perkara-perkara yang bersifat menghina agama itu harus dipantau, maka mekanisme dan pendekatan yang perlu dilakukan oleh Malaysia ialah memikirkan bagaimana hukuman itu boleh dikeraskan, kerana kita telah ada pun multimedia, akta multimedia, dan kita juga ada akta hasutan 1948, dan ini juga memberi keyakinan bahawa kalaulah bukan Melayu dia merasa resah, dia harus kembali melihat kepada artikel 153 Perlembagaan Persekutuan, yang telah dengan jelasnya mengatakan bahawa di bawah perkara 153 ini memelihara keistimewaan, kedudukan istimewa orang Melayu dan menjaga kepentingan bukan Melayu. Balik kepada bagaimana perlembagaan itu telah bersifat melindungi siapa saja yang bergelar warga negara di tanah Malaysia ini. Jadi saya kira perkara itu harus diberi literasi yang luas, terus ditekankan, dimainkan supaya mereka sedar dalam merungkaikan, memberi definisi freedom of speech itu ada limitasi, dan presiden daripada Mahkamah Eropah itu adalah suatu perkara yang perlu dirujuk supaya mereka lebih sensitif dan peka untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang boleh bersifat penghinaan dan rasisme. Okey, kita di penghujung. Barangkali Dr. Aimee, hakikat yang harus kita terimalah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan dalam kabinet pasti akan diserang dari masa ke semasa lah. Itu kita andaikan memang akan berlaku. Jadi kekuatan apa sebenarnya yang perlu ditonjolkan oleh Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan dalam kabinet baru ini? Pertamanya, nombor satu, dia mesti fokus pada rakyat, rakyat. Nombor satu, ekonomi. Bagaimana dia nak handle keadaan ekonomi sekarang. Kedua, komunikasi. Komunikasi itu cukup penting. Bagaimana dia nak mau mewawarkan apa yang nak dibuat kepada rakyat, dan dia mesti juga, apabila kita buat decision, kita mesti dapatkan feedback kepada rakyat. Yang ketiga, apabila kita buat perhubungan, dia juga cukup haruslah spesial saja ada profesional yang handle viral, social media dan sebagainya, untuk mengelakkan berita palsu dan sebagainya. Dia tetap ada dalam zaman sekarang. Tak datang dari sini, datang dari luar negara. Jadi itu perkara yang kita patut titik beratkan. Bila disebut tentang komunikasi, barangkali ialah Perdana Menteri, termasuklah menteri-menteri, timbalan menteri, jangan senang-senang menolak kadang-kadang kita memanggil mereka untuk wujud dalam program kita, ruang bicara dan sebagainya, macam-macam alasan yang diberikan. Itu pun perlu diberi perhatian agaknya. Mungkin juga. Gunakanlah ruang bicara ini untuk berbicara dengan rakyat. Pandangan terakhir daripada Dr. Kartini. Saya kira apa yang perlu rakyat luar sana perlu tahu ialah harus rest assured, perlu yakin, perlu menyokong kabinet baru yang telah pun dipersetujui dengan restu Raja Berperlembagaan, dan tidak lagi mempersoalkan apakah kabinet ini sah atau tidak, tapi meneruskan usaha untuk memastikan perpaduan dikekalkan. Kita telah ada Kementerian Perpaduan, dan kita pasti bahawa perkara-perkara yang melibatkan persoalan titik bengik yang ada kalanya bersifat stable tension ini boleh diurus dengan baik, dan akhirnya boleh memacu pembangunan ekonomi yang lebih mantap. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Maria, Dr. Kartini, dan tentunya setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia, Dr. Aimee Zulhazmi, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan saya percaya isu ini perlu diperkatakan sebenarnya dari masa ke semasa, kerana komunikasi itu seperti apa yang disebut oleh Aimee dan juga Dr. Kartini adalah satu aspek yang cukup penting sebenarnya, dan kita berharap supaya menteri-menteri kabinet, termasuklah Perdana Menteri sendiri, janganlah terlalu memilih untuk keluar muncul di TV mana dan sebagainya, dan janganlah kerap sangat menolak kadang-kadang panggilan kami untuk bersama-sama berbicara dan berkomunikasi di ruang TV ini untuk ditonton oleh rakyat jelata. Itu yang sebenarnya kami harapkan. Terima kasih kepada semua, dan tentunya lah kami menjanjikan sesuatu yang akan kami dapati. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.